Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian. Hari ini kita sambung pelajaran kita pada tajuk yang ke-6, iaitu pelajaran Tauhid. Tajuk yang ke-6 iaitu ta'rif sifat-sifat wajib bagi Allah. Baik anak-anak murid sekalian, hari ini kita akan sambung ta'rif sifat-sifat wajib bagi Allah, iaitu sifat Allah yang ke-7. Apakah sifat Allah yang ke-7? Iaitu sifat wajib bagi Allah yang ke-7, iaitu Al-Qudrah. Al-Qudrah bermaksud kuasa. Allah Maha berkuasa mengadakan dan mentiadakan sesuatu. Maksudnya Allah berkuasa untuk mengadakan atau mentiadakan sesuatu. Iaitu suatu sifat yang qadim lagi azali yang sabit pada zat Allah Ta'ala dengannya. Allah menjadikan segala mungkin atau meniadakan dengan sifat iradah. Maksudnya Allah Ta'ala boleh mengadakan dan boleh mentiadakan. Dia berkuasa untuk mengadakan dan mentiadakan sesuatu. Contohnya hidup, mati. Seseorang yang lahir tu kan, Allah tak semestinya anak yang lahir mesti hidup. Ada juga anak yang lahir yang meninggal dunia atau mati. Jadi kat situ Allah berkuasa mengadakan atau mentiadakan sesuatu. Dalil Allah bersifat kudrah seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Artinya, sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Seterusnya, berkaitan dengan kudrah Allah. Allah Ta'ala yang mempunyai kuasa menjadikan dan meniadakan. Allah Ta'ala yang berkuasa mengubah segala perjalanan alam dan hal yang berlaku dalam masyarakat. Manusia hanya berusaha dan berikhtiar. Adapun tidak boleh memberi kesan pada mengadakan dan mentiadakan. Manusia hanya boleh berusaha dan berikhtiar. Jadi sesuatu yang berlaku adalah di atas kekuasaan Allah Ta'ala. Baik, 3 i'tikad berkaitan dengan sifat kudrah. Bila sebut sifat kudrah, ada 3 i'tikad yang berkaitan dengan sifat kudrah. Yang pertama disebut sebagai i'tikad qadariyah. I'tikad qadariyah. Apa maksudnya? Iaitu segala perbuatan baik, buruk adalah ikhtiar manusia. Tiada kaitan dengan kekuasaan Allah. Bila kita beriktikad bahawa segala apa yang kita buat, contoh kejayaan kita, contoh kecemerlangan kita, segala perbuatan baik ke buruk kita tu adalah ikhtiar kita sendiri. Tiada kaitan dengan kekuasaan Allah. Jadi kalau kita berpegang pada i'tikad qadariyah ni, maka hukumnya adalah fasik. I'tikad ni dia, kesan dia menjadikan seorang itu sombong dan bongkak. Sebab segala apa yang berlaku sepatutnya kita bersandarkan kepada kekuasaan Allah. Kita pandai, kita tak pandai, kita berjaya ke tak berjaya, itu semuanya atas kekuasaan Allah, atas kudrah Allah Ta'ala, atas izin Allah Ta'ala. Tapi kita sebagai manusia kena berusaha. Jadi siapa yang berpegang pada i'tikad qadariyah, yang dirasa, contohnya dirasa saya berjaya ni sebab saya sendiri yang belajar bersungguh-sungguh. Jadi dia tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Jadi dia berpegang pada i'tikad qadariyah, maka dihukumkan sebagai fasik. Baik, seterusnya i'tikad jabariyah. Apa pula i'tikad jabariyah ni? I'tikad jabariyah ni, mereka yang berpegang atau manusia bergantung kepada qada dan qadar semata-mata serta tiada usaha dan ikhtiar. Dia tak nak usaha. Apa yang berlaku pada dirinya memang itu semuanya dah diqada dan qadarkan oleh Allah. Jadi mereka tak nak berusaha. Contoh bila mereka tak pandai, mereka tak usaha untuk belajar atau mereka tak usaha untuk mencari ilmu. Contohnya mereka sakit, tak usaha untuk berubat.
Biarlah memang Allah Ta'ala dah tentukan saya sakit, contoh kan. Jadi kalau macam itu, manusia ni dia berpegang pada qada dan qadar Allah. Jadi hukum orang yang beriktikad dengan Jabariyah adalah fasik juga, sama seperti iktikad Qadariyah. Kesan iktikad Jabariyah menjadikan seorang itu malas dan tidak berusaha. Jadi kalau orang yang berpegang pada iktikad Jabariyah ni, dia rasa kekuasaan Allah tu lebih daripada segalanya, jadi dia tidak mahu berusaha sebab itu semua Allah Ta'ala dah tentukan. Kalau iktikad Qadariyah pula, dia rasa diri dia pula yang berkuasa. Maksudnya segala apa yang dilalui, segala apa yang dihadapi, segala apa yang didapati, semuanya atas usaha dia sendiri tanpa melibatkan Allah Ta'ala. Okay, jadi dua-dua iktikad, iaitu iktikad Jabariyah dan iktikad Qadariyah ini, tak boleh, sebagai umat Islam kita tak boleh berpegang pada dua iktikad ini. Sebab ianya menjadikan fasik. Jadi yang ketiga, iaitu iktikad yang patut kita sebagai umat Islam pegang, iaitu iktikad Ahli Sunnah wal Jamaah. Iktikad Ahli Sunnah wal Jamaah ni, manusia tidak tergagah dan tidak memberi kesan. Perbuatan yang zahir manusia itu dinamakan ikhtiar dan usaha walaupun hakikatnya daripada Allah. Dari perbuatan zahir ini datangnya taklif, yakni hukum perintah dan larangan Allah adalah penyebab kepada pahala dan siksa. Baik, contohnya, kalau iktikad Ahli Sunnah wal Jamaah ni, contohnya, putus sesuatu benda, maka jalan hendak putus benda itu mesti ada dipotongkan. Perbuatan potong itu dinamakan madkhal, maka bukan perbuatan potong itu yang memberi kesan pada memutuskan, bahkan sebenarnya yang memutuskan itu ialah Allah Ta'ala. Perbuatan potong tu, tapi yang boleh menyebabkan sesuatu yang kita nak potong itu terputus adalah kekuasaan Allah. Ataupun contoh lain seperti kenyang. Kenyang. Kita makan, barulah kita kenyang. Tetapi bukanlah makanan yang mengenyangkan itu, tetapi Allah yang memberikan kita rasa kenyang itu. Bukan sebab makanan itu menyebabkan kita kenyang, tapi Allah Ta'ala yang beri nikmat pada kita supaya kita dapat rasa, kuasa Allah Ta'ala memberi kita nikmat supaya kita dapat rasa kekenyangan itu. Ataupun contoh lain diumpamakan di sini, iaitu seperti pen. Pen tu menulis untuk sesuatu dengan mengikut kehendak kita. Maka jadilah zahirnya pen itu sebab yang menulis. Hakikatnya mengikut kehendak tangan si penulis. Artinya penulis hakiki ialah Allah Ta'ala. Begitulah kehidupan kita. Kita nak apa yang berlaku dalam kehidupan kita semuanya telah diaturkan oleh Allah Ta'ala. Cuma kita ni sebagai manusia berusaha untuk supaya kita, kalau contoh kita sakit, kita akan sembuh dengan cara kita berusaha berikhtiar, iaitu kita berubat dan sebagainya. Baik anak-anak cikgu sekalian, cikgu ulang sikit lagi. Hari ini kita cuma belajar berkenaan dengan tajuk kudrah sahaja. Dalam tajuk ni ada 3 perkara penting, iaitu tiga iktikad yang murid-murid kena faham dan kena tahu. Yang pertama, iktikad Qadariyah, yang kedua iktikad Jabariyah, dan yang ketiga iktikad Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita sebagai umat Islam, kita wajib berpegang pada iktikad yang ketiga, iaitu iktikad Ahli Sunnah wal Jamaah, supaya kita tidak menjadi seorang yang sombong kalau kita ikut iktikad Qadariyah, supaya kita tidak jadi orang yang malas seperti iktikad Jabariyah. Baik anak-anak cikgu sekalian, cukuplah pelajaran kita untuk hari ini. Dengan itu cikgu akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.